Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke anak-anak murid semua, boleh nyatakan kepada Ustaz apa benda ini? Oke, seterusnya yang ini. Kemudian ini. Dan ini. Ada lagi. Yang ini. Dan ini. Oke, untuk apa alat-alat ini semua ya? Oke, anak-anak fikirkan dulu. Sebelum itu, selamat datang ke kelas Ustaz Azlin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat bersama keluarga di rumah. Oke, berkenaan dengan alat-alat yang Ustaz tunjukkan tadi, siapa yang dapat tekanan betul, itu maknanya anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada tahun lalu. Oke, betul. Itu ialah alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Oke. Apa itu beristinja? Oke, dalam bahasa mudahnya beristinja itu ialah membersihkan kita punya kubul dan dubur daripada najis. Oke, jadi itulah kita punya tajuk pada hari ini untuk bahagian ibadah unit 1, diriku bersih. Diriku bersih. Oke, boleh buka buku teks muka surat 73. Oke, 73. Nah, di sini dia ada perbualan. Ya, ada diskusi ilmu, perbincangan tentang ilmu. Oke, tengok. Dia punya model itu tanya. Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Dan Yusuf pun jawab, ada. Cara lain beristinja ialah, disinilah yang kita akan belajar. Oke, seterusnya buka muka surat 74. Oke, 74. 2. Baca dan fahami. Baca dan fahami. Alat-alat untuk beristinja. Alat-alat untuk beristinja. Apa benda yang kita boleh gunakan selain daripada air? Oke, yang Ustaz tunjukkan tadi yang pada awal video tu, itulah antara alat-alat yang boleh digunakan untuk kita membersihkan najis daripada tubuh badan kita tanpa menggunakan air. Oke, di sini dah bagi tahu alat-alat untuk beristinja. Yang pertama, macam biasa, air mutlak lah yang kita sudah belajar. Itu yang biasa kita guna ialah air. Dan yang kedua, benda-benda kesat. Benda-benda kesat sini dia pecahkan lagi kepada 6. Contohnya ialah yang pertama, kain. Oke, kain yang kesat. Kedua, kertas. Ini gambarnya kertas. Ketiga, batu. Ini gambarnya batu. Kemudian kertas tisu. Kertas tisu. Ini yang tisu tandas tu. Itulah tu. Kelima, daun-daun kering. Daun-daun kering. Ini gambar dia. Dan yang keenam, kulit kayu. Kulit kayu. Ini gambarnya. Oke, tengok info ada di bawah ni. Istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Oke, maksudnya kalau kita dalam bahasa Sabahnya, istinja ini cebok lah, cebok. Kita cebok ni gunakan air lebih afdal, lebih bagus. Tetapi sekiranya kita berada dalam suasana yang kita tidak ada air, maksudnya menghalang kita daripada menggunakan air. Contohnya air tidak ada ataupun disebabkan sakit kan. Jadi kita boleh menggunakan pilihan yang kedua, yaitu benda-benda yang kesat. Oke. Seterusnya tengok muka surat 75. 75. 3. Baca dan ingat. Baca dan ingat. Oke, dalam bahagian ini Ustaz akan baca dan anak-anak dengar, kemudian anak-anak ikut ya. Oke, ciri-ciri alat beristinja. Ciri-ciri alat beristinja selain daripada air lah. Oke, di sini ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Oke, apa ciri-ciri yang pertama? Yang pertama, benda-benda kesat. Kesat ni maksudnya dia kasar lah, kasar sikit. Contohnya seperti batu dan kertas. Yang contoh yang lain di atas itulah ya, yang kita sudah tengok tadi itu. Ada 6 contoh ni. Ini semua ialah benda-benda yang kesat.
Oke, jadi ciri pertama mesti benda yang kesat. Oke, seterusnya. Yang ciri-ciri kedua, bukan benda yang dimuliakan. Oke, memang kesat tetapi dia bukan benda yang dimuliakan. Contohnya makanan. Makanan kita tidak boleh jadikan dia alat untuk membersihkan najis, ya. Oke, ingat tuh, tidak boleh guna makanan. Oke, ciri-ciri yang ketiga, bersih dan suci. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Sekarang kita kan mau kasih bersih najis. Kalau kita bersihkan najis dengan najis, kotorlah balik kan. Jadi kita mesti guna benda-benda yang suci dan bersih. Dan ciri yang keempat ialah boleh menghilangkan najis. Okey, itulah dia perlukan benda-benda yang kesat, sebab kalau kesat ni dia boleh bawa najis tersebut. Kalau benda tu seperti diterangkan sini, bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Plastik dan kaca kalau kita lap najis tu pun dia tidak akan terbawa. Dia akan tetap melekat. Jadi kita punya proses istinja tu tidak sempurna. Jadi kita mesti cari benda yang boleh menghilangkan najis. Ya, di sini cakap bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Okey, syarat-syarat beristinja selain air. Ini syarat dia. Yang di atas tu ciri-ciri alat. Ini syarat-syarat beristinja selain menggunakan air. Okey, yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asalnya. Maksudnya najis tersebut masih lagi melekat di lubang tu, ya. Yang kedua, najis masih belum kering. Kalau sudah kering, biar kita guna alat kesat macam mana pun, najis itu susah untuk dibersihkan. Jadi dalam syarat yang pertama dan kedua ini sangat penting. Kalau kita mau guna alat selain daripada air untuk membersihkan najis tersebut, pastikan najis tersebut masih melekat di situ, ya. Dan yang kedua, najis tersebut masih basah, dia bukan kering. Kalau sudah kering, susah sudah mau pakai alat-alat selain daripada air, mesti guna air sudah. Okey, boleh ingat. Kita baca sekali lagi. Yang pertama, benda-benda kesat seperti batu dan kertas. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan seperti makanan. Yang ketiga, bersih dan suci, bukan benda kotor seperti najis dan darah. Yang keempat, boleh menghilangkan najis, bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Syarat-syarat beristinja pula selain daripada air ialah najis tidak beralih dari tempat asalnya, dan yang kedua, najis masih belum kering. Maksudnya najis itu masih basah. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita bagian akidah unit 1, diriku bersih. Ini cuma ulangan kepada tajuk kita masa tahun 1 hari itu, pasal beristinja, ya. Dia cuma ulang maksudnya untuk mengukuhkan pemahaman anak-anak tentang beristinja ataupun membersihkan najis daripada tubuh badan kita. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk minggu ini. Semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.